yang dipanggil Tuhan itu bagaimana sifat ketentuan bagi zat dia. Apa sifat Tuhan yang kita dah belajar lah. Itulah sifat Tuhan. Di antaranya dah belajar ke belum sifat Tuhan? Ha? Ni yang kita ngaji sifat 20 sifat Tuhan lah tu kita ngaji. Ke kita tak tahu apa kita ngaji? Berat ni kalau tak tahu apa kita ngaji. Yang kita ngaji tu sifat 20 tu, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil tu bukan sifat Tuhan. Yang harus tu sifat Tuhan, yang mustahil tu bukan sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan, bila sebut Tuhan, sifat dia bagaimana? Adanya sedia kala, adanya kekal tidak binasa, adanya apa lagi? Bersifat dengan pendengar pelihat. Dah belajar, hurai dah satu persatu. Dah hurai satu persatu dah. Yang dikatakan ada Allah bagaimana? Ada yang sedia kala, ada yang bukan dikeranakan oleh sesuatu, adanya yang maha suci daripada bertempat berpihak, adanya yang tidak berkehendak dan tidak bergantung dengan yang lain, dan seterusnya. Itu sifat Tuhan. Maha suci zatnya dari sebarang kekurangan, maha suci sifatnya daripada kekurangan, maha suci perbuatannya daripada kekurangan. Dialah yang mengkehendaki, yang menentukan segala sesuatu. Dia menciptakan apa yang dia kehendak, dan seterusnya. Maha suci ada pada zatnya sebarang kekurangan. Maha suci Allah, maha suci Tuhan itu daripada bersifat dengan sifat kekurangan, walaupun satu. Maha suci zat, sifat dan perbuatan Tuhan itu dari kekurangan. Baik, bila kita dah faham itu yang dimaksudkan dengan Tuhan, maka tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak ada yang selain daripada Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sebab itu Tuhan hanya satu sahaja, tidak ada yang lain. Maksudnya tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah memiliki sifat-sifat seperti yang ada pada zat Allah. Seandainya ada, menunjukkan ada Tuhan yang kedua. Jadi yang dinafikan itu tiada Tuhan, makna yang bersifat dengan ketuhanan. Yang bersifat dengan ketuhanan, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan tu, adakah selain daripada Allah? Jawabnya tidak. Allah sahaja yang bersifat demikian. Yang dinafikan tiada Tuhan. Maksud tiada Tuhan bukan tiada makhluk. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan kecuali Allah. Jadi jangan kita nafikan. Apabila disebut tiada Tuhan, kita mengingatkan patung-patung, berhala-berhala, lembu, gajah dan sebagainya. Kerana itu tidak termasuk di dalam erti kata Tuhan. Itu makhluk. Lembu, batu dan sebagainya itu makhluk, itu bukan tidak ada satu pun sifat ketuhanan pada perkara-perkara yang tersebut tadi itu. Pada sembahan-sembahan orang kafir itu tidak ada walau satu pun sifat ketuhanan. Jadi sewaktu kita bertahlil la ilaha illallah,
yang memberi erti tiada Tuhan kecuali Allah, yakni jangan dinafikan patung-patung, jangan dinafikan batu-batu, kerana dia tidak termasuk di dalam kumpulan yang dikatakan tu Tuhan tadi. Boleh faham tak? Baik, kita dalam surau ni manusia. Dalam surau ni manusia. Kita kata begini, tidak ada manusia di dalam surau ini melainkan kami-kami sahaja. Tidak ada manusia di dalam surau ini. Boleh tak? Bolehkah kita nak buat begini? Sewaktu kita menyebut tiada manusia di dalam surau ini, kita gambarkan sekali bawa masuk lembu, kambing, gajah, unta, rimau. Boleh? Tiada manusia dalam surau ni, tapi kita faham tiada manusia, kita bawa rimau sekali, kambing, kucing, monyet semua, melainkan kita. Boleh tak nak buat macam tu? Boleh tak? Yang dinafikan tadi manusia, bukan lembu. Jadi jangan bawa lembu tu masuk dalam surau. Tiada manusia. Jangan kita gambarkan, oh lembu pun tak ada. Tak payah bawa datang lembu. Kita bukan maksudkan lembu, kita kata manusia. Tiada manusia di dalam surau ni. Mana kawan-kawan kita di Kuala Lumpur pun tak ada, kawan-kawan kita di Selangor pun tak ada. Yang manusia dalam ni kita sahaja. Jadi jangan waktu disebut tiada manusia, kita bawa lembu, kambing, batu, kuali, pinggan buat masuk sekali. Itu tak masuk dalam kata manusia. Jadi tidak ada manusia di dalam surau ini melainkan kita sahaja. Jadi manusia yang lain tiada Tuhan. Jangan dibawa lembu, jangan dibawa sembahan Hindu, jangan dibawa sembahan Buddha, kerana itu yang disembah itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang ada je sedia kala lagi, yang kekal selama-lama, yang tidak bertempat, yang tidak berpihak, yang tidak berhajat, tidak bergantung kepada segala sesuatu, yang memiliki sekalian alam. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Jadi tidak ada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan kecuali Allah saja. Yang lain, tidak ada yang lain memiliki sifat seperti yang ada pada Allah. Itu maksud dia. Jadi kalau kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, kita gambarkan tokong sekali, ini sekali, kuil, tak masuk. Jangan dimasukkan, kerana dia tidak ada sifat ketuhanan pada benda-benda itu. Tak perlulah nak dinafikan. Tak payah nak nafikan sembah gajah, tak payah nak nafikan lembu, tak payah nak dinafikan patung-patung berhala-berhala. Tak payah nak nafikan, sebab memang tak masuk daripada awal lagi dalam perkataan tu Tuhan. Maka mana tadi, dan ketahui olehmu bahawa terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan. Bila sebut tiada Tuhan, kita mesti faham apa itu Tuhan. Tiada Tuhan maknanya kita mesti faham apa itu Tuhan. Kenapa dipanggil Tuhan? Tidak boleh dipanggil Tuhan kecuali ada sifat apa? Sifat ketuhanan. Tidak boleh dipanggil Tuhan kecuali ada padanya sifat-sifat ketuhanan. Itu panggil Tuhan. Kalau tidak ada sifat ketuhanan, tidak dipanggil Tuhan. Lembu tidak dipanggil Tuhan, patung tidak dipanggil Tuhan, berhala tidak dipanggil Tuhan, kerana tidak ada sifat ketuhanan pada lembu, pada berhala, pada batu, pada selain Allah. Yang ada sifat ketuhanan hanya pada Allah. Yang lain tiada. Sebab tu tak ada Tuhan, hanya Allah sahaja tu. Hanya Allah sahaja Tuhan. Waktu kita bertahlil la ilaha illallah, dalam hati kita ingatkan maksudnya, iaitu Allah sahaja Tuhan.
Allah sahaja Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita, Allah sahaja Tuhan, Allah sahaja Tuhan, Allah sahaja Tuhan. Itu maksud dia. Bukan kita mengingatkan terjemahan, bukan kita membaca terjemahannya di dalam hati. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu menterjemahkan di dalam hati. Yang naknya maksud. Apa maksud la ilaha illallah? Terjemah Melayu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Apa maksud? Maksudnya Allah sahaja tu, Allah sahaja Tuhan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi kita nak tahlil makan nasi biryani pun kena tahu juga. Kena tahu juga lah. Panggil tahlil, kita tahlil. Tapi kita tak faham maksud apa yang ditahlilkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita nasi biryani kambing, nasi biryani kambing. Tiada Tuhan. Bila sebut tiada Tuhan, kena tahu Tuhan tu apa sifatnya. Kita ni tak layak nak dipanggil Tuhan kerana tidak ada sifat ketuhanan, tak ada sifat ketuhanan. Artinya tiada Tuhan yang disembah, yang dipatuhi hukum hakamnya, yang dituruti undang-undangnya, zahir dan batin. Nak sembah, nak mengabdikan diri. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri, diturut segala perintahnya, dijauhi segala larangannya, diikuti batasan-batasannya, diikut undang-undangnya, zahir maupun batin, dengan sebenar itu ada, melainkan Allah Ta'ala. Allah sahaja yang berhak disembah, dipatuhi dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain makna selain daripada Allah yang sebenar-benar, yang berhak dipatuhi, ditaati zahir dan batin, melainkan Allah. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar itu ada, melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan yang ada, yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak diimani, yang berhak dipercayai, yang berhak diyakini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang lain selain daripada Allah tidak berhak disembah sama sekali, melainkan apabila mereka itu menyuruh sesuatu perkara yang mengikut perintah Allah. Isteri mentaati suami bukan maksud menyembah suami. Isteri mentaati suami bukan bermaksud menyembah suami. Isteri yang taat kepada suami bermaksud dia mentauhidkan Allah. Itulah tanda-tanda dia mengabdikan diri kepada Allah, kerana Allah memerintahkan kepada para isteri mentaati suami. Meskipun suaminya hina, meskipun suaminya keji, meskipun suaminya lekeh, wajib dimentaati perintah suaminya selagi tidak melanggar syariat. Adakah itu bermaksud isteri menyembah-nyembah suami? Tidak. Itulah dia isteri yang menyembah Allah. Jadi orang perempuan, isteri jangan rasa menyembah suami dah. Apabila kalian taat kepada suami kalian, sesungguhnya itulah tanda-tanda kalian membesarkan Allah.
Itulah tanda-tanda kalian mentauhidkan Allah, mengagungkan perintah Allah. Begitulah juga si suami berkorban mencari rezeki, mencari nafkah yang halal untuk menjalankan tanggungjawab. Bukan bermaksud mereka menyembah isteri. Itulah tanda-tanda mereka menyembah Allah, membesarkan perintah Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Makna membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah itu diterjemahkan dengan perbuatan. Alhamdulillah malam ini kita diberi taufik oleh Allah. Korban masa, korban waktu, korban macam-macam untuk kita menuntut ilmu. Siapa yang mengarahkan, siapa yang memerintahkan supaya mesti menuntut ilmu? Bukankah Allah? Allah yang memerintahkan supaya kita mencari ilmu melalui Nabi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin, wajib bagi setiap laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim itu menuntut ilmu. Jadi apabila hamba-hamba Allah mengikut apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah menunjukkan bukti mereka membesarkan Allah. Itu tanda-tanda antum semua ni, tanda-tanda kalian semua ni sedang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Bukan maksud sembah seperti orang-orang kafir tu, bukan maksud menyembah begitu. Mengabdikan diri, beriman, bukan sekadar beriman, mematuhi syariatnya zahir maupun batin, mengikut Islam dalam keadaan sempurna zahir dan batin. Bukan kelakuan zahirnya sahaja menurut undang-undang Allah, bahkan hatinya juga mengikut undang-undang Allah. Kita kena usahakan menjadi muslim zahir dan batin. Usaha menjadi muslim yang zahir dan batin, muslimah yang zahir dan yang batin. Makna zahirnya mengikut syariat, yang wajib dilaksanakan, yang haram dijauhkan. Zahirnya, hatinya pun demikian. Yang Allah haramkan di dalam hati dibuang semuanya. Yang Allah wajibkan dalam hati dipakai semua. Dalam hati kita ni ada sifat-sifat yang wajib ada. Dengan makna kalau di dalam hati kita tidak memiliki sifat tersebut, bererti kita meninggalkan perkara yang wajib. Apa hukum meninggalkan perkara wajib? Perkara wajib bila ditinggalkan jadi haram. Perkara wajib bila ditinggalkan jadi haram. Solat wajib ke tidak? Tinggalkan solat hukumnya haram. Ikhlas dalam ibadah wajib atau tidak? Kalau beramal dalam keadaan tidak ikhlas, hukumnya haram. Boleh faham tak? Redha dengan ketentuan Allah, hukumnya tiba-tiba kita tidak redha, hukumnya haram, dosa lah. Merendah diri hukumnya wajib. Tiba-tiba kita bersifat dengan takabur, hukumnya haram. Jadi biar kita faham, jangan kita bersungguh-sungguh, semata-mata bersungguh menjauhkan anggota zahir kita daripada perbuatan yang haram, tapi kita tidak mempedulikan hati kita yang sedang berkelakuan yang haram. Dia mesti seiring, dia tak boleh zahirnya taat, hatinya maksiat. Tak boleh, dia kena seiring. Syariat mesti dipatuhi. Kemudian hatinya mesti beramal dengan tariqah, dengan tasawuf. Syariat tu untuk fiqh, tu untuk tutup aurat, pakai pakaian longgar-longgar begitu.
keluar zakat, hormat ibu bapa, hormat suami, taat suami. Itu zahir, itu fiqhnya, itu syariatnya. Ni hadir menuntut ilmu, ini syariatnya, ini fiqhnya. Namun hati kita pun mesti mematuhi perintah Allah. Mesti mematuhi perintah Allah. Mana zahirnya bagus dah, zahirnya bagus dah. Sembahyang, tutup aurat, keluar zakat, cari nafkah. Si ibu jalankan tanggungjawab sebagai ibu, si suami jalankan tanggungjawab sebagai suami. Itu syariat, itu fiqhnya. Tapi jangan diabaikan amalan jangan diabaikan pula amalan hati. Allah memerintahkan kita supaya memiliki hati yang sabar. Allah memerintahkan supaya kita memiliki hati yang tawadhu, merendah diri. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita memiliki hati yang bersangka baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya hati kita memiliki apa? Sifat tawakal, redha, pemaaf. Allah mengharamkan hati kita berdendam. Jadi sebenarnya urusan kita nak baiki diri ni banyak lagi. Jangan kita merasakan kita dah cukup puas hati apabila kita tengok zahir kita ni dah mengikut syariat Allah. Belum selamat lagi kalau seandainya hati kita masih lagi ingkar dengan apa yang Allah perintahkan. Hatinya masih cintakan dunia, hatinya masih takut dicela, hatinya masih seronok dipuji, mencari pujian makhluk, bimbang dengan celaan makhluk. Itu sifat tak baik. Itu sifat yang tidak baik. Kita harap pujian makhluk. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda seseorang itu kasihkan pujian makhluk. Dia merasa benci, merasa marah apabila dia dihina oleh manusia. Dia berasa marah, dia berasa sedih, dia berasa sakit hati apabila dicaci maki oleh manusia. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat apa yang diharapkan, iaitu pujian. Cuba kita tengok diri kita. Kita tengok diri kita. Tengok hati kita. Bagaimana kita menghadapi situasi apabila dicela, dimaki, dihina oleh makhluk. Kita sedih ataupun kita seronok? Tentunya sedih. Orang cela kita, orang kata kita jahat, orang kata kita pembohong, orang kata kita macam-macam lah makna cacian. Tahu cacian? Kita berasa sakit hati, kita berasa sedih. Sebab apa? Yang kita harapkan pujian. Ini penyakit hati kita. Kita takut celaan. Sebab tu kita usaha supaya tidak dicela oleh manusia. Ataupun kita tak boleh terima celaan. Apabila kita tidak boleh menerima celaan, kita adalah hamba yang tidak boleh menerima hakikat diri kita sendiri. Adakah diri kita mulia? Cuba tengok asal kejadian kita. Cuba tengok asal kejadian kita. Ingat balik, apa asal kejadian kita? Air mani ataupun tanah. Adakah kemuliaan pada yang namanya tanah? Adakah kemuliaan kepada yang namanya air mani? Tidak ada kemuliaan. Hina, jijik, benda yang luar. Itulah asal kita, betul? Kan ada di kalangan kita yang Allah jadikan daripada air mawar ataupun air tembaga, air emas saja.
Tak ada. Baik laki, baik perempuan, baik soleh, baik solehah, baik taat, baik maksiat. Itulah kejadian asalnya. Itu air mani. Hina ke tidak? Hina ke tidak? Kotor ke tidak? Ke kita tak boleh membezakan yang kotor dengan yang tidak kotor? Ke kita tak boleh nak bezakan yang mulia dengan yang hina? Kalau tak boleh beza, maknanya kita ada masalah. Maknanya kita tak mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Orang yang boleh membezakan mana bersih, mana kotor. Sebab tu anak-anak kita yang belum baligh, yang belum keluar air mani, yang belum keluar darah haid, apabila mereka boleh membezakan najis dengan makanan, itu tanda-tanda mumayyiz. Dia dah boleh membezakan. Tiba-tiba kita yang dewasa ni tak boleh membezakan yang mana mulia, yang mana hina. Makna kita belum mumayyiz. Jadi tengok asal kejadian kita tak mulia pun. Tapi hati kita ni adalah hati yang tak boleh terima kebenaran. Penyakit hati kita ni, penyakitnya kasih puji-pujian. Betul apabila orang kata kita hina, kita tak boleh terima. Sebab kita tak boleh terima yang kita hina. Padahal itulah hakikat kita. Itulah hakikat kita, memang hina. Sebab tu para waliullah, para awliyaillah, pada orang yang betul-betul mengenal dirinya, apabila dia menerima celaan, makian, itulah kata ulama, seolah-olah mereka sedang berhari raya. Golongan awliya illahi salihin, arif billah tu, apabila mereka dicela-cela oleh manusia, mereka merasakan kegembiraan yang sangat-sangat. Dia memuji-muji Allah. Macam kita tu berhari raya tu duk takbir Allahu Akbar, Allah seronok. Mereka memuji-muji Allah apabila menerima celaan, hinaan makhluk. Kenapa? Siapa tahu? Kerana dengan celaan dan hinaan itu menyedarkan siapa dirinya di sisi Allah. Dengan celaan itu tadi mengingatkan dia, hakikat aku ni hina, aku memang hina, aku memang kotor, aku memang jijik. Jadi segala panggilan-panggilan yang tidak baik, yang keji, memang patut dan layak dengan diri aku. Sebab itulah hakikat diri aku. Jadi orang yang macam tu, dia tak berasa sedih apabila dihina, dicela dah. Sebab dia mengetahui dan terima hakikat diri dia. Sekarang ni dalam perut kita ada apa? Ada duit. Dalam perut kita ada apa? Ada najis. Walaupun luarnya nampak putih, wangi, kemas, tapi dalam perut ada najis. Sungguh ke tidak? Najis bersih ke mulia? Kalau tak ada beza, memang belum mumayyiz. Kotor, hina. Kotor, hina. Jadi mana dakwaan yang kita kata kita ni mulia? Aku tak patut dicela, aku tak patut dihina, aku tak patut dikeji. Ini menunjukkan kita tidak terima hakikat diri kita. Na'udzubillah. Tu nak kena baiki hati kita. Hati kita ni banyak penyakit, tuan-tuan. Walaupun zahirnya nampak sihat, hati kita tidak sihat. Hati kita tak sihat, banyak penyakit. Itu di antara penyakit-penyakit hati. Para awliya illah solih itu, orang-orang soleh tu, wali-wali Allah tu, dia seronok apabila dia dicela, dia terima memang sebenarnya hakikatnya begitu. Dia tak akan marah orang yang mencela dia, bahkan dia memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Sebab tujuan hidupnya Allah, mencari Allah, mengingat Allah. Dalam hatinya tiada melainkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, menghinakan diri. Itu dia hidup macam tu. Kita hidup, kita mencari kemuliaan, penghormatan, betul? Itu yang kita cari. Tapi pada orang-orang yang mengenal Allah, yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang mengetahui hakikat diri dia, memang itu yang dicari. Memang
Tujuan hidup ni nak mencari redha Allah. Yang dia nak Allah, tak ada yang lain. Jadi apa-apa sahaja yang membawa hatinya dekat dengan Allah, itulah yang menggembirakan mereka, kerana didapat apa yang dia nak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala dengan kehendak Allah, Allah yang mengatur akan ada orang-orang yang mencela, mengkeji, menghina kita. Bukankah dalam ilmu tauhid kita dah belajar, tidak berlaku sesuatu perkara apapun melainkan dengan izinnya Allah. Lidah-lidah mereka tidak akan berkata kesat terhadap diri kita kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa Allah takdirkan demikian? Kerana Allah nak menyedarkan diri kita, supaya kita ni menjadi hamba yang mengenal hakikat diri kita siapa. Dan dalam hati kita sentiasa memuliakan, membesarkan Allah. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Bukan maksudnya nak membesarkan Allah, nak meletakkan Allah dalam hati ini hanya orang laki-laki ataupun hanya untuk orang perempuan. Tidak. Sekalian hamba dituntut demikian, supaya membesarkan Allah di dalam hati. Jangan memuji-muji diri dalam hati, jangan merasakan ada kelebihan, kemuliaan. Kerana yang memiliki kemuliaan, kehebatan, kesempurnaan itu adalah Allah. Jadi Allah sengaja dengan kehendak Allah, Allah menentukan orang-orang tu mengkeji kita begini, kata kita begini, menuduh begini begitu. Sebenarnya apa? Allah sayang kepada kita kerana selama ini Allah tidak berada di dalam hati kita. Selama ini kita memuji-muji diri sendiri, memandang kemuliaan diri. Jadi itu di antara sifat yang Allah benci. Itu di antara sifat yang menjadikan Allah benci kepada seseorang hamba apabila di dalam hatinya ada perasaan memuliakan diri sendiri, memandang diri baik, memandang diri mulia, memandang diri berharga. Jadi ini sifat yang dicela oleh Allah, walaupun duduk pada dalam hati orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Sebab tu tadi saya kata syariatnya kena jalan, hakikatnya, torikatnya pun kena berjalan sekali, tasawufnya pun mesti diamalkan. Dalam ilmu tasawuf dia nak mengajar apa? Ilmu tasawuf nak mengajar apa? Hati kita supaya membangga-bangga diri ataupun menghina diri. Menghina diri. Jadi zahirnya bagus dah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, cari nafkah halal dan sebagainya, bagus dah syariat. Baiki hati maksudnya. Allah tahu yang hati kita tidak seiring dengan ketaatan zahir, maka Allah sedang baiki. Allah sedang baiki hambanya dengan cara demikian. Allah maha bijaksana dalam nak mendidik hamba dia. Allah maha bijak dalam nak mendidik hamba. Dia maha bijaksana. Jadi di antara cara Allah nak menyedarkan diri hamba, yang mana kita ni duduk dalam kelemasan nikmat Allah sehingga terlupa yang diri kita ni hina, maka Allah nak selamatkan kita dalam kelemasan perasaan sendiri tadi, mengaku-ngaku diri tadi. Allah takdirkan ada orang-orang yang mencela, yang menghina dan sebagainya, supaya kita sedar. Itulah hakikat diri kita. Jadi apabila hamba tu mengetahui hakikat dirinya hina, memang patut dicela, memang layak dicela, maka dia tidak akan marah pada siapa pun yang mencela dirinya. Sebab dia adalah orang yang menerima hakikat kehinaan di diri, dan dia yakin dengan hinaan celaan makhluk itu tidak menjatuhkan martabatnya di sisi Allah. Bahkan kalau dia sabar dan terima dan redha, pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Allah tahu yang kita ni tak boleh nak naik darjat dengan amal soleh. Kita malas sembahyang, malas ibadat, malas baca Quran, tapi Allah nak kita ni mendapat darjat yang tinggi juga di sisi Allah di hari kiamat tadi. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan
Kita mendapat ke hamba ni tadi mendapat darjat yang tinggi dengan jalan lain. Dengan jalan lain. Bukan dengan memperbanyakkan sembahyangnya, bukan dengan memperbanyakkan amalan sunatnya, bukan. Tapi dengan sabar yang tak putus-putus dengan ujian bala yang Allah datangkan pada diri dia. Jadi Allah sedang berbuat baik pada kita atau tidak? Allah sedang berbuat baik. Allah sedang berbuat baik. Walaupun pada zahir nampak tak baik, tapi hakikatnya Allah sedang berbuat baik, kerana dengan hinaan, celaan tadi memberi peluang kepada hamba itu menaikkan darjatnya di sisi Allah dengan dia bersabar dan bersangka baik, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas tohmahan dengan tohmahan. Baru kata mulia sisi Allah. Baru ada perbezaan di antara hamba yang mulia dan hamba yang hina. Jadi Allah Maha bijak. Allah Maha bijak dalam nak memberi kesedaran, dalam nak memberi petunjuk, dalam nak memberikan kebahagiaan akhirat hamba dia. Ada orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan mana Allah memberi taufik kepada dia beramal soleh. Tengok macam para sahabat salafus soleh, dengan puasanya sepanjang hari, sepanjang tahun, malamnya berqiyamul lail, sedekah sampai 2, 3, 4 kali, habis hartanya berbantu Nabi SAW. Mereka lebih dengan cara begitu. Ada yang Allah lebihkan, Allah naikkan darjatnya dengan cara demikian. Semayangnya banyak. Rabi'atul Adawiyah 200 rakaat semayang sunat sebelum tidur, 300 rakaat setiap malam. Jadi mereka mendapat darjat yang tinggi sisi Allah dengan demikian. Tapi mereka ni hebat. Bukan sahaja hebat di sisi Allah sebab amal solehnya, mereka juga hebat sebab hatinya yang sentiasa sabar, redha dan bersangka baik dengan bala yang Allah beri kepada mereka. Sebab tu kita orang kemudian ni tak boleh nak potong martabat orang dulu-dulu. Tak boleh. Dai kita berlekuk sekalipun, jangan kata lebam, berlekuk dai kita pun tak boleh potong martabat orang dulu. Sebab tu kita kena hormat orang-orang soleh dulu. Kena hormat orang dulu. Sebab ibadatnya dahsyat, ujiannya dahsyat. Mereka bukan sahaja bersungguh mulia sisi Allah dengan sebab ibadat badaniyah ni, ibadat yang dilakukan oleh anggota, bahkan mereka mulia sisi Allah dengan sebab maliyah ni, dengan harta. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha mulia pangkat darjatnya sisi Allah dengan sebab ibadat tubuh badan dia, berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi hebat di sisi Allah kerana sekalian hartanya dihabiskan membantu Rasulullah. Kemudian hebat di sisi Allah kerana hatinya yang sanggup menanggung kesusahan, kepayahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh nak potong darjat orang dulu. Jadi kita ni orang akhir zaman, Allah tahu yang kita ni lemah, dhaif, nak beribadat banyak-banyak, puasa sepanjang tahun, sedekah harta sampai habis 2-3 kali, cari harta banyak, kumpul, lepas tu tolong agama habis, cari lagi harta, dapat lagi, habiskan kerana agama, cari lagi. Macam sahabat, ada di kalangan sahabat yang sampai 2, 3, 4 kali habis hartanya untuk membantu Nabi SAW. Sampai bila dah tak ada harta, dia jadikan dirinya mengambil upah sebagai hamba, dan upahnya diberi Rasulullah. Tengok hebatnya perjuangan sahabat. Sampai macam tu nak tolong agama. Tak ada harta, dia ambil upah, jadikan dirinya macam hamba, upahnya diberi, dibantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Jadi kita tak mampu nak buat benda-benda macam tu, maka ada cara lain. Allah Ta'ala nak menaikkan darjat hamba yang pemalas nak buat ibadat macam kita ni, Allah bagi ujian. Allah nak kita sabar je, tahan. Sabar ni kenapa? Kerana timbul dalam hati kemarahan. Betul tak? Sabar lawannya marah. Kenapa timbul kemarahan? Kita kena tahu apa sebab timbul kemarahan. Tidak berlaku sesuatu perkara mesti ada sebab.
Apa sebab timbul dalam hati kita kemarahan? Kerana tidak memperolehi apa yang kita mahu. Itu di antara. Kerana tidak memperolehi apa yang kita mahu. Kita nak harta banyak, tiba-tiba jadi miskin, timbul kemarahan. Kita nak sihat, tiba-tiba sakit, timbul kemarahan. Kita nak dipuji-puji, tiba-tiba dimaki-maki, timbul kemarahan. Timbul kemarahan. Jadi bila timbul kemarahan, perlukan sabar, menahan diri, mengawal kemarahan supaya tidak menguasai diri dan emosi sehingga kita bertindak membuat sesuatu yang melanggar syariat. Itu sabar. Dengan sabar tadi, Allah mengampunkan dosa-dosanya, Allah menaikkan darjatnya, dia dicintai oleh Allah, didekasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nakkan kita sabar. Sebab Allah nak jadikan dia dalam proses dijadikan kekasih Allah. Dia dalam proses dijadikan kekasih Allah. Jadi Allah uji dia dengan sabar, supaya dia sabar, baiki lagi sehingga dalam hatinya jangan ada keakuan, supaya dalam hatinya hancur terhadap makhluk, melainkan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah sahaja. Allah nak macam tu lah. Kata pada orang soleh dalam kitab tasawuf tu duk kata begitulah. Itu hikmah Allah jadikan. Ada orang-orang tertentu yang Allah kehendak sediakan lagi mencela, menghina, mengkeji, mengutuk, menuduh dan sebagainya. Allah sedang berbuat baik kepada kita. Kalau dahlah sembahyangnya tak banyak, kalau sembahyang pun entahlah dahlah puasanya tak tahulah, kemudian tak ada balak pula, duduk dalam kemewahan, kesenangan, layan hawa nafsu, ikutkan kena apa. Macam mana kedudukan kita besok di hari kiamat? Ada ke pangkat darjat di sisi Allah kalau begitu caranya kita hidup atas dunia? Dahlah semayang tak banyak, semayang tanpa ilmu pula. Jadi hatinya kotor lagi. Jadi macam mana kita nak mendapat pangkat di sisi Allah nanti di hari kiamat? Nak dapat kesenangan kalau atas dunia ni kita tak ada membuat sesuatu yang menjadikan kita ni mulia di sisi Allah. Jadi dengan kehendak Allah mengaturkan. Cantik, elok, sempurna dah takdir Allah ni. Maha suci Allah daripada salah menentukan takdir. Allah bersifat dengan maha maka qada dan qadar dia juga tak ada kurang. Jadi bila orang tu yakin takdir Allah tak ada kurang, dia akan sentiasa sangka baik dengan Allah sedang nak baiki aku. Allah sedang nak menyedarkan aku siapa hakikatnya di sisi Allah. Bukankah kita selalu minta, ya Allah jadikan aku kekasih kau, redha aku. Inilah di antara cara Allah nak meredai hamba. Jadi jangan kita hanya sekadar pandai minta tapi kita tak tahu apa yang kita minta. Kita minta menjadi kekasih Allah, minta Allah redha, tapi kita tak tahu macam mana cara apabila Allah Ta'ala meredai hamba. Kita tak faham yang kita minta. Sebab tu bila Allah sedang nak memproses kita, nak bagi apa yang kita nak, kita tak boleh terima. Itu tanda-tanda kita tak faham apa yang kita minta. Ataupun kita minta sekadar mengikut-ngikut orang lain. Jadi kita belajar. Kita ni sentiasa dalam proses belajar. Allah sedang didik kita. Allah sedang didik kita. Sabar. Sebab tu perlu kita mengaji. Bila dalam belajar majlis ilmu, sebab tu kena ada guru. Sebab tu kena ada guru. Guru ni akan menerangkan, guru ni akan menyatakan kenapa Allah jadikan begitu, apa hikmah Allah jadikan begitu. Jadi guru itu di antara perantaraan kita dengan Allah. Guru itu merupakan manusia yang nak menghuraikan apa yang Allah Ta'ala nak pada kita. Sebab kita jahil, kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan, kepahaman kita tak sama dengan alim ulama tu.
Jadi ulama tolong terangkan apa hikmah Allah takdirkan kamu begini. Kalau tanpa guru yang menerangkan, kita akan berguru dengan syaitan yang akan membisik-bisikkan supaya dalam hati kita menyangka yang bukan-bukan, silap-silap. Dengan sebab sangkaan-sangkaan itu runtuh imannya di sisi Allah. Itu perlunya guru yang nak membimbing kita, rohani dan jasmani kita. Gurulah yang nak membimbing supaya selamat berjalan kembali kepada Allah. Tanpa guru kita tergaba-gaba. Ini apa benda ni, kenapa jadi macam ni? Tak tahu jawapan. Bila tak tahu jawapan, dalam hati kita ni ada nafsu dan syaitan yang sentiasa mengambil peluang membisikkan benda-benda yang nak merosakkan akhirat kita. Sebab tu kita kena syukur apabila dalam hidup kita ni Allah anugerahkan guru. Syukur bila dalam kehidupan ni Allah anugerahkan kita guru sebagai jalan ataupun jambatan untuk kita mendapat hidayah daripada Allah, petunjuk jalan. Sebab tu kena yakin dengan guru, percaya dengan guru, yang guru tu boleh bimbing kita. Tu cerita pasal Tuhan tadi dia sampai ke situ. Dia sampai ke situ. Semua daripada Tuhan. Semua kita nak kena belajar mengaji, fahamkan, baiki. Ini baiki. Insya-Allah. Niat baik-baik. Niatkan kita, bukankah kita niat belajar, ya Allah, di antara niat kita belajar apa? Supaya Allah menunjukkan kesilapan. Diri kita bukan kesilapan orang. Kita belajar supaya Allah tunjukkan kesilapan, kesalahan yang zahir dan yang batin yang ada pada diri kita, supaya kita tersedar cepat. Jangan syok sendiri, jangan perasan sempurna, jangan perasan baik. Biar nampak apa salah zahirnya, supaya kita baiki syariatnya. Supaya kita nampak kesalahan hati batin kita, supaya cepat-cepat kita baiki hati kita. Mudah-mudahan apabila datangnya kematian nanti, mudah-mudahan husnul khatimah, matinya baik. Mati dalam keadaan zahirnya taat patuh dengan syariat Allah, hatinya pun memiliki sifat-sifat terpuji. Husnul khatimah, matinya zahirnya taat, membawa hati yang bersih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Begitu. Belajar. Dan kita kena faham apa yang kita niatkan. Kita kena faham apa yang kita niatkan tadi. Mana aku belajar supaya Allah tunjukkan kesilapan, maka Allah akan tunjukkan kesilapan agar kita baik. Jangan nanti bila Allah tunjukkan kita tak terima pula. Jangan nanti bila Allah tunjukkan kesilapan kita tak boleh terima. Jangan macam tu. Kita minta Allah tunjukkan supaya kita baiki. Nanti bila Allah tunjukkan kita tak boleh terima pula. Macam mana nak baiki? Jadi tak ada faedah lah Allah tunjukkan. Jadi Allah tunjukkan tu supaya apa? Kita baiki. Baiki. Jadi dalam keadaan dia tak sedar, dia dah semakin baik hubungannya dengan Allah. Dia baiki. Dalam keadaan dia tak sedar, dia dah dekat dengan Allah. Hatinya dah dekat dengan Allah. Kalau dulu hatinya jauh dengan Allah. Allah maha bijak dalam nak mendidik hamba-hamba dia, dalam nak menyedarkan hamba-hamba dia. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah tak lupakan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa ingat pada kita. Bukan maksud Allah tu lupa, maksud mudah-mudahan Allah ingat kepada kita tu dengan makna apa? Sentiasa Allah membimbing kita, memberi rahmat, memberi petunjuk. Bukan maksudnya kalau tak ingat Allah bersifat lupa. Mustahil Allah bersifat lupa. Betul? Kan kalau dalam syair-syair tu, ya Allah jangan kau lupa kepadaku, bukan maksud Allah tu ada sifat lupa. Maksudnya dia takut tidak mendapat perhatian yang baik daripada Allah. Dia takut dia dipandang oleh Allah dengan pandangan kebencian. Allah maha melihat, maha suci Allah daripada buta.
Tapi bukan bermaksud makna ya Allah pandanglah kepadaku, kau janganlah tak pandang kepadaku, jangan kau tak pandang ya Allah. Maksudnya jangan kau tak pandang aku ni dengan pandangan rahmat, jangan kau pandang aku dengan pandangan kemurkaan, jangan ya Allah. Macam tu. Bukan maksudnya Allah tu sifat lupa, Allah bersifat buta, bukan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar-benar berhak disembah. Ini tadi cerita sembah ni tadi tu. Mentaati Allah zahir dan cuma kita tekankan tadi ketaatan batin yang paling payah sekali. Ramai orang boleh berqiyamul lail di musim-musim hujan, sejuk-sejuk sanggup bangun mandi solat, tapi tak sanggup nak membaiki nak menunjukkan memperbaiki hati, nak taat hati dengan Allah ni jauh lebih berat, susahnya, sukarnya daripada nak mentaati zahir. Ni zahir kita ni boleh taat ni, kita datang mengaji ni kita taat zahir dah ni. Tapi masih ada lagi sifat-sifat yang Allah benci dalam hati kita walaupun kita hadir mengaji, betul? Maknanya nak mentaati batin ni supaya menjadi hati yang tunduk, patuh, rendah diri dengan Allah, payah. Bukan tak boleh baiki, boleh. Tapi Imam Ghazali kata pekerjaannya sangat sukar. Kau mesti bersungguh-sungguh. Kata dia mesti bersungguh. Makna kalau kita cuai, leka, melepaskan batuk di tangga dalam urusan nak baiki hati, percayalah hati kita tak akan jadi baik sampai bila-bila. Hati kita tak akan jadi baik sampai bila-bila. Jadi urusan nak baiki hati ni payah. Zahir pun payah juga, nak taat zahir pun payah. Makna lagi berat hati tu. Moga Allah bagi taufik. Amin ya Rabb. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu je, iaitulah yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiada lainnya sekali-kali. Yang tak ada yang lain. Jadi ingat waktu kita bertahlil la ilaha illallah, dalam hati kita mengingatkan maksudnya, iaitu apa? Allah sahaja Tuhan, tiada yang lain. Bukan menterjemahkan tiada Tuhan berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Itu membaca dalam hati. Itu baca terjemahan dalam hati namanya. Maksud, apa maksud tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah? Apa maksudnya? Allah sahaja Tuhan, itu maksud dia. Tak ada yang lain. Wallahu a'lam. Satu kita lagi 15 minit InsyaAllah. Satu kitab lagi, Minhajul Abid. Muka surat berapa? Astagfirullah. 97. Sungguh ya. Faslul awal. Betul? Betul ya? Saya setuju. Faslul awal Minhajul Abidin. Apa di kitab dia tengok.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslul awwal. Maka fasal yang pertama, bawah sekali, maka tilik gitu. Dulu kata musannif, apabila engkau berkehendak bahawa mengetahui akan khatir kejahatan dan khatir kebaikan, maknanya macam mana kita nak mengetahui lintasan-lintasan yang ada dalam hati kita itu adakah merupakan lintasan hati yang baik ataupun yang tidak baik. Kerana kita ni akan bertindak mengikut barang yang ada dalam hati. Apabila kita menyangkakan yang dalam hati itu, kita akan buat. Kita apabila mengetahui benda itu tadi benda jahat, kita akan tinggalkan. Itu kalau kita nak baik. Kalau kita tak nak baik, meskipun dah tahu lisan hati benda kejahatan, kita akan jahat, kita akan buat juga. Mana kita akan turutkan. Maksudnya kita sedang membuat kejahatan. Jadi penting untuk kita mengetahui bagaimana nak membezakan di antara dalam hati tadi perkara baik ataupun perkara yang dibenci oleh Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan kepada kita, ada 4 cara nak timbang, ada 4 cara nak membuat uji kaji. Bila kita buat uji ini, kita akan dapat jawapan yang ada dalam lintasan hati kita itu baik ataupun tidak baik. Kalau kita kata baik, boleh. Kalau kita dapat jawapan tak baik, makna sabar, lawan, makna jangan diikutkan. Dulu pertama sekali, ujian yang pertama dulu, iaitu mana? Lintangkan ataupun dengan makna padankan dengan syariat. Padankan dengan syariat. Makna, contohlah dalam hati saya, terlintas dalam hati saya nak mengambil sesuatu yang bukan milik saya lah. Terlintas dalam hati macam nak ambil sesuatu benda yang tu okey, saya jumpa barang cicir tepi jalan, jumpa pulut dakap tepi jalan, terlintas dalam hati, nak ambil ke tak nak ambil, boleh ke ambil, terlintas dalam hati, dia kata ambil. Nak tahu betul ataupun tidak, baik ataupun tidak, tengok pada syarat. Syarat kata macam mana. Kalau jumpa harta benda tepi jalan yang bukan hak milik kita, lebih-lebih lagi mak perak contohnya duit ke, boleh tak nak ambil? Boleh ambil, dengan syarat kita kena war-warkan selama setahun. Jadi sekarang ni zaman dah mudah lah, ada media ni, boleh ambil, tapi ada tugas, bukan ambil pakai. Tadi pergi kedai runcit, tangan kosong balik dah ada pulut dakap pula dah. Tadi kata nak pergi beli belacan, macam mana pula boleh ada pulut dakap, rupa jumpa tepi jalan. Maknanya dia tak boleh nak memiliki benda tu. Jadi siapa yang ambil, dia bertanggungjawab mewar-warkan selama setahun. Bagi tahu dekat muka buku, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat mana, siapa ada kehilangan barang perhiasan di kawasan sekian, jangan ambil gambar tunjuk kan. Ramai yang DM kita kata dia punya, jangan kata ni gambar dia. Saya pun nak mengaku nanti kan saya tertinggal. Yang nak war-war pun kenalah cerdik juga. Siapa ada tertinggal, ada tercicir, makna barang perhiasan kat kawasan Macang. Kalau ada, tolong hubungi saya lah.
Orang pun hubungi, saya baru ni ada rasa tercicir barang lah. Apa dia? Dia kata rantai leher. Rantai leher bukan. Lepas tu dia kata, saya rasa barang saya kot. Hari tu ada lalu situ itu. Apa bendanya? Dia kata cincin. Bukan cincin. Seorang ngaku rantai tangan. Boleh jadi. Macam mana bentuk dia? Dia kata jenis yang jalin-jalin. Tu bukan minta maaf lah. Bukan, tak kena lah tu. Macam tu. Nampak tak? Ataupun nak ambil sesuatu benda tanpa izin, maka tengok dengan syarat membolehkan tak? Jawabnya tidak. Maknanya kalau tidak, benda tu tak elok lah. Saya bersangka yang bukan-bukan pada Abang Man. Saya sangka yang bukan-bukan pada. Adakah perbuatan sangka-sangka macam tu pada syarak dibolehkan? Tak boleh. Maknanya tahu dah benda tu tak elok. Itu cara dia. Maknanya apa yang terlintas dalam hati tadi padankan dengan hukum Allah. Kalau dalam agamanya kata dibenarkan, mana benda tu baik. Kalau syariatnya melarang, mana yang terlintas dalam hati kita tidak baik. Jadi bila tak baik, jangan turunkan, jangan ikutkan. Yang kedua dulu apa? Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau kita tak tahu hukum ni baik ke, boleh ke tidak. Kalau kita tak tahu, tengok ada tak orang soleh buat benda-benda macam tu. Orang soleh, orang solehah, ada tak dia buat benda-benda yang macam terlintas dalam hati kita tadi. Kelakuan orang soleh, sahabat Nabi ke, tabi'in ke, alim ulama ke, yang warak-warak tu, ada tak buat benda macam tu yang terlintas dalam hati tadi? Adakah itu perangai ataupun sifat orang soleh? Jawabnya tak ada. Kalau tak ada, menunjukkan benda itu tidak tak baik. Maka tilik jika ada ia daripada pekerjaan yang meliar daripadanya oleh nafsu, akan sebagai liar tabiat, bukan liar kerana takut dan hebat, maka ketahui oleh mubahnya ianya kebajikan. Kalau benda yang terlintas dalam hati kita tu dibenci oleh nafsu, nafsu tak suka bukan sebab dah takut kepada Allah, bukan tak suka, nafsu tak suka sebab dah takut kepada Allah, itu bukan, itu nafsu dah baik maksudnya. Ini nafsu biasa. Nafsu kita ni nafsul ammarah ni. Nafsu amarah ni apa perangai dia? Dia suka pada benda tak elok. Itu tabiat nafsu amarah kita ni. Benda yang tak elok, benda yang sia-sia, benda yang haram, dia tertarik, dia minat, dia seronok. Adapun benda baik, benda taat, dia jadi tawar, dia jadi tak ada tarikan, dia jadi jemu, dia jadi benci. Jadi seandainya yang terlintas dalam hati kita tadi, nafsu kita melonjak-lonjak nak buat, seronok nak buat, itu petanda benda tu tak boleh faham tak? Tak faham lagi. Kesamaran. Baik, tabiat nafsu kita apa? Suka benda baik ke suka benda tak baik? Nafsu. Nafsu. Mana suka? Nafsu tak suka benda baik. Nafsu suka kaya ke miskin? Kan? Nafsu suka banyak harta ke sikit harta? Banyak. Jadi nafsu tak suka benda tak elok. Itu tabiat nafsu. Siapa semua manusia macam tu lah. Sikit tidur dengan banyak tidur, mana nafsu suka? Banyak tidur elok je tak? Tak elok. Jadi nafsu tak suka kepada benda elok. Nafsu tak suka benda elok. Tiba-tiba dan kita dah dapat jawapan, nafsu yang asal, nafsu amarah peringkat kita ni, dia tak suka benda elok dan dia seronok dengan benda sia-sia ataupun benda tak hari ni kan aku nak tidur lah 10 jam, dia melompat, dia rasa seronok tu. Jadi kalau dalam diri kita tu terlintas lah, aku hari ni aku rasakan pada pagi aku nak tidur sampai petang lah. Macam mana nafsu? Seronok lah. Nafsu seronok. Tu menunjukkan apa yang terlintas dalam hati nak tidur daripada pagi sampai petang tadi, benda tak baik.
maka janganlah ikut. Dia kalau dalam hati terlintas tiba-tiba nafsu macam tak ada current, rasakan balik ni ke, rasa nak baca Quran dah setengah jam. Nafsu macam mana? Ada current ke dia macam lemah, macam tak peduli, macam berat ke macam mana? Berat, menunjukkan benda tu benda baik. Tu cara nak menguji, nak mengetahui yang terlintas dalam hati tadi benda baik ataupun tidak. Ini peringkat yang keberapa ni? Yang mula-mula tengok syarak dulu tadi. Ni masalahnya bila kita nak hukum, nak tengok dengan hukum, kita pun tak tahu baik ke tidak ni benda ni terlintas ni, kita pun tak tahu hukum. Lain orang tahu hukum halal haram, dia boleh tahu yang ni hukumnya haram, jadi hukumnya sunat. Itu dia boleh tahu kalau dia tahu hukum. Kita masalah kita tak tahu. Bila tak tahu, tengok perbuatan orang soleh. Apa yang terlintas dalam hati kita tadi, nak tidur daripada pagi sampai petang, tengok orang soleh ada tak buat kelakuan macam tu? Tak ada. Makna tak elok dah tu. Kemudian kita pun tak tahu cerita orang soleh ni macam mana. Tengok nafsu pula. Nafsu seronok dah, tidur daripada pagi sampai petang, nafsu kata terbaik. Dia kan seronok, melompat-lompat tak sabar bila nak balik ni, nak tidur. Jam lah tu, benda tak elok. Jadi bukan kerana liar takut. Kalau orang nafsu dah terdidik, dia dah lain. Nafsu ni dah terbalik, nafsu ni dah berahi dengan ibadat, tu lain. Nafsu wali-waliullah tu dah, nafsu ni dah lain. Dia dah seronok dengan taat, benci dengan maksiat dah. Kita ni dah tak payah perasan dah. Kita orang awam ni seronok maksiat, malah tak seronok dengan benda baik, benda taat. Dan jika ada ia setengah daripada barang yang cenderung kepada nafsu akan sebagai cenderung tabiat kejadian, tiada cenderung kepada cenderung harap kepada Allah Ta'ala dan gemar kepadanya Allah, maka iaitu kejahat. Tahulah tu benda jahat dah tu. Benda jahat lah tu. Sebab nafsu biasanya, ghalibnya cenderung suka, maksudnya kepada benda jahat. Nafsu seronok pada benda jahat. Jadi kita boleh tahu, yang terlintas dalam hati tadi benda tak baik. Maka aku kenalah jauhkan, maksudnya aku kena lawan lah. Kalau aku buat, maksudnya aku buat kejahatan. Kerana nafsu ammaratum bisu'. Kerana nafsu ammaratum bisu', nafsu yang sangat-sangat mengajak kepada kejahatan, tiada cenderung dengan asal kepada kebajikan. Mana pada asalnya memang hakikat diri nafsu ammarah ni, dia memang tidak minat dengan kebaikan. Dia memang minat dengan benda keburukan, kejahatan. Maka hendaklah ia hamba, hendaklah kita hamba yang nak tahu sama ada dalam hati kita ni, yang timbul dalam hati ni baik buruk, hendaklah mengambil akan timbang ini yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Al-Ghazali itu daripada yang pertama tu. Hendaklah kita ambil ni, penimbang ni kena ambil ni, penimbang ni kena ambil, uji kaji tadi tu, kaedah tadi tu kita kena ambil, supaya kita boleh tahu yang dalam hati kita ni benda baik, benda tak baik. Kalau tak ada penimbang ni bahaya. Takut-takut benda jahat kita kata benda baik. Nanti kan kita buat, pada kita kan elok, rupa-rupanya tak ada penimbang, patutlah. Jadi nak kena ada penimbang baru boleh tahu dalam hati kita ni baik ke tidak. Kita cakap dengan niat nak menyakitkan hati orang, baik ke tidak? Dalam hati kita ada niat, aku nak cakap macam ni biar sakit hati dia, mana pada syarak boleh ke tidak? Tak boleh. Maka itu kejahatan. Itu kalau ada penimbang. Kalau tak ada penimbang, saya akan buat sebab saya tak tahu benda tu dibenci oleh Allah. Pada saya tak ada masalah. Saya nak cakap sesuatu biar pakcik ni sakit hati dengan saya. Saya tak tahu benda tu baik ke tidak, maka saya buat dia. Bila buat dah dimurkai, dibenci oleh Allah. Bagi orang yang ada penimbang, pada syarak tak boleh. Pada syarak tak boleh nak bercakap dengan niat nak menyakitkan hati, tak boleh. Jadi orang yang ada penimbang tahu dan dia akan tinggal. Dia tak nak. Sebab dia tahu bila buat macam tu nanti dia dapat kebencian Allah. Allahumma salli ala
Perenggan akhir, maka hendaklah ia hamba, kita lah, bukan orang lain lah, kita lah mengambil akan timbang ini. Kena ambil. Ni balik ni bawa penimbang. Balik ni bawa apa? Balik ni bawa penimbang. Kalau balik kamu tanya, pergi ngaji surau malam ni bawa balik apa? Bawa penimbang cakap ni. Inilah penimbang tadi tu. Maka hendaklah ia mengambil akan timbang ini apabila ditiliknya dan engkau haluskan tilikan, nyatalah bagimu khatir. Apa maksud khatir? Lintasan hati kebajikan daripada khatir kejahatan. Kalau kau tilik betul-betul gunakan alat penimbang yang Imam Ghazali dah bagi tadi, kau akan dapat jawapan. Sehalus apapun yang terlintas dalam hati kita tadi, kita dapat tahu itu kebaikan atau kejahatan. Allah, hebat Imam Ghazali, Masya-Allah. Dia boleh cerita sampai ke situ. Kalau dia tak tolong cerita, mana kita nak tahu, tuan-tuan? Nak ambil kat mana? Ilmu macam ni, kedai kopi. Kat Padang Bola ada ke kawan cerita pasal ni? Kedai kopi, kedai tom yum. Ada, sambil tunggu van ikan datang, ada. Tak ada, melainkan dekat surau majlis ilmu, surau ke masjid ke online ke, tak peduli dah. Baru dapat. Kalau kita jauhkan diri daripada majlis ilmu, maknanya kita jauhkan diri daripada petunjuk Allah. Jadi bertuah orang-orang yang Allah pilih, dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah pilih kita. Allah bagi petunjuk sebab Allah sayang kita. Kalau Allah benci kita, kalau Allah dah meluat dengan kita, bila Allah dah menyampah dengan kita, meluat dengan kita, Allah akan abaikan kita. Dengan makna apa? Allah takkan pilih kita duduk dalam majlis ilmu, berseronoklah dengan kejahilan dalam diri kita itu sampai mati. Berseronoklah dengan kejahilan agama sampai mati. Berseronoklah dengan kejahilan. Bila Allah benci, bila Allah tak kehendak, Allah akan biarkan hamba dia berseronok dengan kejahilan, kebodohan dia tu. Akibat daripada kejahilan tadi, dia akan membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Makna hidupnya membawa kebencian balik akhirat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang Allah, bila Allah pilih, kita kena syukur, ya Allah, kau selamatkan aku, kau bagi petunjuk, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tak boleh nak beli. Jadi jaga baik-baik nikmat. Jadi penuntut ilmu ni nikmat, jaga baik-baik. Dalam hati kena ada rasa seronok, syukur, ya Allah, alhamdulillah. Harap-harap nanti lain kali kau pilih aku lagi. Jangan kau sisihkan aku, jangan kau tinggalkan aku, ya Allah. Jangan lain kali kau tak jemput dah aku, ya Allah. Jemput aku, ya Allah, seringkali. Bagi taufik kepada aku supaya aku ni boleh istiqamah menuntut ilmu. Agar supaya aku ni sentiasa mendapat bimbingan zahir dan batin yang akan kita dapat gunakan sebagai panduan pedoman untuk kita nak mencari bekalan akhirat. Kita kena ingat, musuh kita syaitan dalam hati, nafsu dalam hati, emosi yang dipengaruhi oleh syaitan. Itu musuh-musuh kita tu nak merosakkan kita. Hati-hati dengan musuh-musuh kita. Jangan dengan sebab musuh-musuh ni kita nanti mendapat kebencian Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, anak isteri kita, ibu bapa kita, moga diampunkan sekalian dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam di Palestin khususnya. Begitulah juga di sekalian tempat dalam dunia ini yang mana umat Islam ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi kemenangan, kejayaan oleh Allah, dihantarkan bantuan dan pertolongan oleh Allah kepada mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pukul 10.30 nanti ada kelas tauhid lagi sekali. 10.30 ada kelas tauhid lagi sekali insyaallah. Jom solat insyaallah.